Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1419. Antara paparan utama. Berani di tempat yang salah. Capai CPI tangga 25, Anwar bagi amaran. Kacau Melayu, apa yang DAP dan Anthony dah buat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Alor-Setar Isnin lalu memerintahkan Menteri Besar Sementara Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor untuk tidak mengeluarkan, mengulangi dan menerbitkan kenyataan yang memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan itu berjaya memperoleh perintah injunsi sementara menghalang Muhammad Sanusi daripada terus mengeluarkan kenyataan mengaitkan beliau dengan perlakuan tidak bermoral. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar berkata Hakim Mahazan Mat Taib membenarkan permohonan ex parte sebelah pihak yang difailkan Perdana Menteri. Perintah injunsi itu dikeluarkan bagi menghalang defendant Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff iaitu Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial, defendant, laman web dan mana-mana platform lain. Defendant juga harus mematuhi perintah injunsi ex parte ini dengan serta-merta selepas penyampaian perintah ini kepada defendant, kata Nair lapor Harapan Daily. Menurut laporan, perintah injunsi tersebut adalah berkaitan saman fitnah yang difailkan Anwar terhadap Muhammad Sanusi pada 13 Disember tahun lalu. Semasa kempen ceramah jelajah PN Best Tambun pada 13 November 2022, Muhammad Sanusi telah mengeluarkan ucapan berbaur fitnah terhadap Anwar yang membawa maksud pengerusi Pakatan Harapan itu mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan. Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kedah itu mendakwa Anwar telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong, seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Bagaimanapun, Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadap beliau dan Pakatan Harapan. Beliau memohon ganti rugi am, turut serta teladan selain perintah untuk menghalang Sanusi daripada terus mengungkap, mengarang dan menerbitkan kenyataan serupa dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Menurut Peguam Nair, kes saman tersebut sedang menunggu pendengaran. Namun, Muhammad Sanusi masih mengulangi kenyataan fitnah yang serupa berkaitan dengan pembicaraan jenayah Anwar yang lalu. Tegas beliau, ia diulangi Muhammad Sanusi dalam dua ceramah di jelajah PN Best Negeri Sembilan pada 18 Mac lalu dinilai Negeri Sembilan dan jelajah Selangor Baharu Selayang pada 11 Julai di Selayang, Selangor. Hakim memerintahkan Sanusi perlu mematuhi perintah injunsi itu dengan serta-merta selepas perintah berkenaan disampaikan kepadanya. Hakikatnya, ini bukan pertama kali Muhammad Sanusi terbabit dalam perbuatan adu domba atau fitnah. Sebelum ini, beliau gagal dalam rayuan saman fitnah bekas Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Rayuan anak guam untuk menaikkan jumlah ganti rugi pula dibenarkan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Inilah jumlah ganti rugi yang paling tinggi dapat. Susah nak lepas nilai RM100,000 sekarang ni, jelas peguam yang mewakili Mahfuz Nur Azmir Zakaria. Mahfuz mewafatkan saman tersebut pada 9 Oktober 2019 terhadap Muhammad Sanusi yang mendakwa menerusi hantaran di Facebooknya pada 30 Julai 2019 mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan tersebut. Pada 18 Julai lalu, Muhammad Sanusi didakwa di Mahkamah Session atas dua tuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Shah dan penubuhan Kerajaan Perpaduan atas titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu ceramah politik di Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Selangor pada 11 Julai.
Beliau didakwa mengikut Perenggan 4-1-A Akta Hasutan 1948, Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4-1. Akta yang sama kerana menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Mahkamah menetapkan 4 Oktober hadapan untuk sebutan semula kes. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Jeneri itu juga dilarang membuat apa-apa komen sehingga kes selesai, lapor bernama. Namun, beberapa hari selepas itu Muhammad Sanusi mendakwa rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Kenyataannya mengundang amaran daripada Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, bahawa apabila pihak polis mengambil tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang, jangan membuat cerita-cerita lain. Beliau menasihatkan semua pihak, khususnya orang Islam, supaya melihat semula rukun negara, khususnya kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak? Muhammad Sanusi berlagak seolah-olah bersultan di mata, beraja di hati. Beliau langsung tidak menghormati proses undang-undang dan rukun negara. Justru, Jom Channel tertanya-tanya, kenapa ada pemimpin yang mengaku mahu mempertahankan Islam tetapi tanpa segan silu melakukan perbuatan mengadu domba berulang kali. Sehingga ada pihak mangsa dan pihak berkuasa terpaksa menggunakan mahkamah untuk menghalangnya. Tidak kira apa agama yang dianuti, adu domba adalah perbuatan yang terkutuk. Dalam Islam, perbuatan mengadu domba atau fitnah amat dilarang dan termaktub dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW sebagai satu dosa. Pengadu domba atau pemfitnah akhirat kelak akan dihumban dalam api neraka jika individu berkenaan tidak sempat bertaubat. Dalam sebuah hadis daripada Huzaifah radhiyallahu an diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengecam keras pengadu domba. Baginda bersabda yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kelonggaran bahawa semasa kempen pilihan raya adu domba atau fitnah boleh digunakan sebagai strategi untuk meraih kemenangan. Ini kerana perbuatan keji itu boleh menjadi punca pembalahan dalam masyarakat. Malangnya, oleh kerana Muhammad Sanusi juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, lagak beliau menjadi ikutan pemimpin PAS lain yang sedang mencari populariti dalam parti itu. Justru tidak hairan apabila seorang wanita yang dipercayai pemimpin Muslimat PAS Melaka menularkan semula sebahagian kecil klip video yang mengandungi titah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada tahun 2013 dengan tujuan mahu mempengaruhi pengundi agar menyokong parti itu pada pilihan raya negeri ke-15 ini. Sedangkan menurut orang kaya bendahara Seri Maharaja Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin, Sultan Nazrin tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik. Percubaan meletakkan Sultan Nazrin sebagai penyokong PAS sedangkan baginda adalah seorang raja pemerintah bagi seluruh rakyat negeri Perak tanpa mengira ideologi politik, agama dan bangsa adalah satu adu domba. Seperti mana tindakan pihak polis telah diambil ke atas Muhammad Sanusi bagi kes beliau yang dilihat mempelekeh titah Sultan Selangor dan yang di-Pertuan Agong, tindakan tegas yang sama wajar diambil terhadap pemimpin Muslimat PAS Melaka ini kerana kebiadapannya terhadap Sultan Perak sebagai pengajaran kepada semua pihak khususnya PAS. Perbezaan pendapat dan ideologi sewajarnya diraikan dalam masyarakat madani, bukan untuk dijadikan adu domba dan penularan fitnah bagi mengaibkan pihak lawan dan menghasut agar tahap pemusuhan semakin meningkat demi kepentingan peribadi. Paradoknya, ramai Ustaz PAS yang memetik peringatan Rasulullah SAW berhubung adu domba melalui sabda baginda yang bermaksud fitnah itu sedang tidur, Allah melaknat orang yang mengejutkannya. Riwayat Ar-Rafi'i. Maknanya mereka tahu perbuatan itu dilarang Islam. Mereka bukan jahil tetapi sengaja memanipulasi perkara tertentu termasuk titah sultan. Selepas melakukan perbuatan yang keji, mereka berteriak, kononnya telah dizalimi. Berani sungguh pemimpin PAS. Mereka bukan hanya mengaibkan sesama Islam dan mengesampingkan rukun negara, malah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani bukan kerana mereka benar, tetapi berani di tempat yang salah dengan menyanggah kebenaran. Antara perkara penting yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Ekonomi Madani memperkasa rakyat ialah matlamat untuk berada pada tangga 25 teratas dunia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI. Untuk makluman, Malaysia kini berada di kedudukan ke-61 dalam CPI 2022 daripada keseluruhan 180 negara berbanding tangga ke-62 pada 2021.
Skor Malaysia jatuh satu mata iaitu daripada 48 mata pada 2021 kepada 47 mata pada 2022. Penganalisis isu rasuah Universiti Putra Malaysia, Nur Muhammad Syakil Hamid berkata, walaupun indeks ini dilihat bukan pengukur sebenar situasi rasuah negara, namun kita tidak boleh pandang ringan kerana ianya membabitkan imej dan kedudukan negara di mata dunia. Penetapan sasaran dan matlamat untuk berada pada tangga 25 teratas dunia dalam tempoh 10 tahun akan datang adalah dilihat sangat wajar, perlu dan signifikan. Ironinya, penetapan matlamat ini membuktikan komitmen dan iltizam pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri sendiri yang dilihat sangat serius dan agresif mahu membanteras rasuah, salah guna kuasa serta penyelewengan yang semakin membimbangkan di negara kita, katanya. Tangkapan demi tangkapan serta pendakwaan yang dibuat oleh pihak berkuasa membuktikan rasuah semakin mengakar dalam kehidupan seharian sebahagian anggota masyarakat kita. Terbaru, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan pembabitan pegawai awam grade 54 ke atas dalam gejala rasuah menjadi trend yang amat membimbangkan berbanding 10 tahun lalu. Trend ini memperlihatkan satu penanda aras tidak sihat dan pembabitan pegawai kerajaan grade 54 ke atas menunjukkan peningkatan sejak 2018 seolah-olah menjadi perkara biasa. Jadi adalah bertepatan pihak kerajaan meletakkan satu sasaran yang jelas seperti ini supaya boleh memberi perhatian yang serius kepada usaha pembenterasan pencegahan rasuah secara bersepadu membabitkan semua pihak yang terlibat baik sektor awam, swasta maupun anggota masyarakat mencakupi pihak yang memberi dan menerima rasuah, tegas Azam. Dalam satu penegasan ketika berucap pada program Sentuhan Kasih Desa Terengganu di Bandar Al-Muktafi Billah Shah 28 Julai lalu, Anwar berkata kerajaan tidak mengizinkan mana-mana jemaah menteri atau pemimpin bawah kerajaan pimpinannya mengambil tanah atau hasil aktiviti pembalakan. Beliau berkata mana-mana menteri dan pemimpin didapati melanggar larangan itu akan dilucutkan jawatan mereka. Beza terbesar kerajaan perpaduan dengan kerajaan terdahulu ialah kerajaan ini tidak mengizinkan menteri atau pemimpin kerajaan ambil seinci pun tanah kerajaan maupun seekar balak. Jika perkara itu berlaku, mereka akan tersingkir daripada jawatan, tegas Anwar. Sejujurnya bukan mudah untuk membanteras rasuah kerana sudah menjadi satu kebiasaan dan amalan lazim dalam kalangan sebahagian anggota masyarakat kita. Justru usaha membanteras dan pencegahan perlu membabitkan semua pihak bermula daripada para menteri, ahli politik, agensi kerajaan, agensi swasta, agensi penguatkuasa serta individu anggota masyarakat. Komitmen dan kesungguhan Perdana Menteri yang mahu membanteras rasuah ini perlu digunakan sepenuhnya oleh semua pihak untuk bersama-sama mendukung aspirasi yang sama iaitu membanteras rasuah melalui usaha dan inisiatif yang sewajarnya. Jangan biarkan Anwar keseorangan dalam melaksanakan agenda penting ini. Semua pihak juga perlu menyokong dan terus membantu pihak berkuasa seperti SPRM melaksanakan tugas mereka secara berkesan dengan tidak menyembunyikan sebarang perbuatan salah laku yang diketahui. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu menyalurkan maklumat tentang rasuah yang berlaku di sekitar kita kepada SPRM untuk dia ambil tindakan dengan segera. Perbuatan kita yang suka berdiam diri dan tidak ambil peduli dengan apa yang berlaku di sekitar adalah suatu sikap yang tidak wajar, tidak bertanggungjawab dan boleh di-charge sebagai bersubahat. Tindakan kita yang suka menyogok untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan tanpa mengikut prosedur yang betul merosakkan keseluruhan ekosistem penyampaian perkhidmatan di negara kita. Jadi setiap seorang daripada kita perlu menjaga integriti diri masing-masing supaya dapat menyumbang ke arah pembanterasan amalan rasuah di negara kita. Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Madani kerana telah menzahirkan komitmen untuk membanteras rasuah melalui penetapan sasaran pencapaian untuk berada pada tangga 25 teratas dunia dalam CPI. Kini terserah kepada kita sebagai warga negara bagaimana boleh memainkan peranan agar dapat berganding bahu dengan kerajaan untuk membanteras rasuah di negara tercinta ini. Tahukah anda, sepanjang 8 bulan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Kerajaan Perpaduan Madani, jemaah menteri dari DAP tidak pernah membantah sebarang peruntukan yang diberikan untuk agama Islam dan kaum Melayu. Justru adalah sangat wajar apabila beliau membidas naratif yang dimainkan pihak tertentu bahawa parti DAP kononnya menjadi punca permasalahan dalam kalangan orang Melayu. DAP dan Anthony Locke dalam kabinet sekarang tidak ada masalah. Tambah peruntukan untuk Islam, dia tak melawan. Selesaikan berbilion ringgit hutang Felda, dia tak melawan. Peruntukan 3 bilion ringgit untuk pesawah padi yang miskin, dia tak lawan.
orang Melayu bermasalah bukan disebabkan kaum Cina, bukan sebab DAP, jangan temberang, katanya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, Anwar berkata pemimpin Melayu terdahulu yang bersifat tamak haloba menjadi punca pelbagai masalah termasuk keadaan negara yang menanggung hutang tinggi ketika ini. Masalah doktor kontrak bertahun-tahun ugut mogok, tetapi bila kita pegang menjadi kerajaan, 2 ke 4 bulan kita boleh selesai, katanya. Perdana Menteri berkata kerajaan juga memberikan peruntukan segera untuk membaiki rumah tentera dan polis yang sebelum ini berada dalam keadaan sangat teruk dan terbiar sekian lama. Jadi di mana kelompongan dan permasalahan Melayu yang dibangkitkan pembangkang, atau sebenarnya mereka tengah koyak kerana kempunan melihat kegagalan yang mereka nantikan tidak juga berlaku. Pelbagai kejayaan yang dikecapi Kerajaan Perpaduan Madani dalam tempoh 7 bulan mentadbir negara menyebabkan pihak pembangkang kini tak senang duduk. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, walaupun kerajaan masih baharu, namun kejayaan inisiatif membantu rakyat yang dilaksanakan tidak boleh dinafikan. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH berkata, disebabkan kejayaan itu, pembangkang tidak mempunyai modal untuk menyerang kerajaan. Sebaliknya, mereka memainkan sentimen negatif termasuk menyentuh isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Kejayaan yang dapat kita lihat sekarang, kadar inflasi kita terus menurun dan kini mencapai pada kadar 2.4%. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor komunikasi mencatatkan penurunan inflasi bagi harga internet iaitu menurun pada kadar negatif 3.6%, bermakna harga internet semakin murah, katanya pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih Kajang malam tadi. Kebetulan pula tindakan bekas pemimpin PAS yang menjadi calon bebas menentang calon Perikatan Nasional PN di 2 Dewan Undangan Negeri DUN di Langkawi membuktikan gabungan itu tidak harmoni seperti digambarkan. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, selain Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang turut berdepan konflik apabila berlaku ketidakpuasan hati terhadap calon ditampilkan PN. Menurutnya, situasi tersebut diharapkan dapat memberi manfaat kepada calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional setelah pengundi disajikan situasi sebenar yang berlaku dalam PN. Mereka cuba beri gambaran semuanya cantik, tertib sebelum penamaan calon. Hakikatnya mereka terpaksa berhempas pulas dengan konflik dalaman sekarang ini. Peristiwa ini menyelahkan beberapa perkara mengenai PN, bermakna semuanya tidaklah tenang seperti digambarkan, katanya di petik media. Malah Saifuddin menyifatkan disiplin kepatuhan terhadap organisasi PAS kini telah dijangkiti penyakit kronik. Pemimpin PAS terbuka menempelak rakan politik kalau mereka tak setuju. Kalau saya berada pada kedudukan Presiden Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau terasa sangat dihina oleh pemimpin PAS Cawangan yang beri kata dua disebabkan bertanding di bayan lepas. Tindakan itu tidak mencerminkan sebuah parti yang dasar perjuangannya Islam. Ia wajar diperhatikan oleh rakyat dan pengundi, ujarnya. Ada benarnya tindakan PAS di Pulau Pinang tidak mustahil akan memakan diri apabila Dominic dipertaruhkan di kawasan majoriti Melayu. Kerusi majoriti Melayu cuma ada di balik pulau, Pulau Betong, Teluk Bahang dan Bayan Lepas. Apabila gerakan bertanding di situ, sudah tentu sentimen PAS bangkit sebab parti itu sering mainkan isu politik bahawa orang Melayu mesti diperkuatkan kuasa politik. Tiba-tiba kawasan itu diberikan kepada gerakan. Begitu juga di Kelantan, tiada jalan penyelesaian antara Ni Amar dengan Ni Abduh yang kini bukan lagi rahsia umum kecuali pengumuman berehat yang dibuat Ni Abduh dalam keadaan amat sukar. Ternyata Perikatan Nasional yang dikatakan bersih dan stabil rupanya porak-peranda umpama tokang pecah. Ternyata kerana cemburu melihat keharmonian rumah tangga orang lain membuatkan mereka kini koyak dan hilang modal. DAP pula yang dipersalahkan. Bak kata orang tua-tua, sibuk jaga tepi kain orang lain, kain sendiri koyak rabak. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.